Alright, dah 85 minit. So, sekejap saya buka kamera. Alright, okay. Nampak Okay, hai semua. Sihat ke ni? Kita dah 2 minggu kita tak jumpa. Okay. Sorry sangat-sangat sebab minggu lepas saya tak dapat nak buat kelas sebab um, hari Rabu tu saya baru balik. Okay, saya pergi cuti. Lepas tu Rabu saya baru balik. Lepas tu hari Khamis tu saya macam bukan tak larat, dia macam malas-malas nak buat kelas sebab mood cuti tu masih ada lagi. So um, itulah, dengan assignment lagi sebab saya dah start semester. So itulah macam malas-malas sikit. So tak apa, kita continue dengan minggu ni punya lesson. Okay. um, esok tak ada kelas sebab saya ada kelas. Esok saya tak boleh buat kelas sebab saya ada kelas dengan dengan saya punya profesor. Sepatutnya kelas tu petang tapi doktor ada masalah, so dia buat malam, so saya kena ikut dia lah. Okay. Tadi siapa Naren bagi tahu saya. Naren bagi tahu yang awak dah start trial on 25 November kan. Maksudnya lagi dalam 2 minggu daripada sekarang. So pihak pengurusan cakap saya tak boleh buat any class 2 weeks before awak punya trial. Maksudnya minggu ni minggu last dah lah saya lama tak buat kelas kan, tapi minggu ni minggu last saya buat kelas. So sedih jugalah sebab saya macam ada lagi topik yang saya kena cover untuk awak. Okay, macam untuk sains tu ada elektrolisis, lepas tu ada lagi kan kanta dan apa optik tu. Okay. Matematik tak ada apa dah kot yang sebab semua macam crucial, semua macam susah kan. Cikgu tak dapat kesoalan untuk trial kami. Cikgu saya tak dapat any information pasal awak punya exam. Okay. Tak ada. Saya buat untuk, bukan saya buat, saya terlibat untuk matematik tambahan. Okay, saya tak terlibat dalam matematik dan juga sains. Saya buat untuk matematik tambahan. Okay. Untuk matematik tak apa, nanti saya cuba dapatkan lah. Okay, apa yang boleh saya tolong. Okay. Selalunya ada. Saya ada kenal cikgu. Kalau okay, nanti saya bagi tips. Okay. So awak alert je dalam group Telegram sebab saya mungkin hari Sabtu ni. Okay. Hari ni hari Khamis. Okay. Jumaat esok saya tak boleh buat kelas. Okay. Hari Sabtu saya akan tolong awak uh, untuk awak punya trial. Okay. Okay. Kami diam-diam. Janganlah cakap macam kita buat jenayah pula kan. Tapi apa-apa pun itu hanya tips. Okay. Soalan tak akan keluar sebiji macam tu kan. And dia pun ikut negeri juga. Okay. Bukan ikut negeri, ikut sekolah. Okay. Ikut negeri lah sebab negeri bagi apa ni, JSU, kita orang panggil JSU tu maksudnya kita punya apa ni, topik apa nak bagi. Okay, jenis soalan apa nak bagi. So sekolah kena create soalan berdasarkan apa yang kerajaan negeri bagi. Kita kena ikut lah. Okay. Itu yang saya terlibat dengan matematik tambahan lah. Okay. Matematik saya tak dapat sebab saya tak terlibat. Okay. Kalau matematik tambahan saya terlibat. Awak tak ambil matematik tambahan kan at maths? Okay. Alright, sekarang ni hari ni kita nak tumpu kepada persamaan linear serentak. Sorry, kat tengah ni sepatutnya ada perkataan linear. Okay. Persamaan linear serentak. Sebab apa linear? Sebab
Kalau awak tengok dekat persamaan ni, dia tak ada kuasa 2, dia tak ada kuasa 3. Okay. Kuasa tertingginya hanya 1. So, dia persamaan linear serentak. Okay. Banyak kali dah saya ajar benda ni kan. Okay. Ambil huruf yang paling jauh. Okay. Ambil yang paling senang nak buat. Okay. So, benda sama je digunakan berulang kali. So, saya harap awak dapat ni lah. Okay. Sebab saya kena cepat sikit. Oh, ni saya conteng-conteng tadi sebelum kelas. So, saya padam balik. Saya buat semula. Okay. Alright. Kita tengok soalan ni. Dia kata hitung nilai V dan W. Okay. Kita ada 2 persamaan. Okay. Saya label lah dekat sini. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Okay. Kita ada 2 persamaan. Okay. Dan kita kena cari nilai V dan nilai W. Okay, kita tengok dulu tips. Okay, tips dia adalah ambil pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah ni apa? Pemboleh ubah tu huruf lah. Huruf. Okay. Kita ada A sampai Z. Okay, dalam soalan ni kita guna V dan juga W. Okay. Ambil huruf yang paling senang ataupun yang paling bukan yang paling, yang tunggal ataupun tunggal tu apa, yang sebiji dia je. Okay. Contohlah, okay, kita ada dalam soalan ni, kita ada 2 persamaan tu, kita tengok yang mana yang dia sebiji je. Dia satu dia je. Okay. So dalam soalan ni, yang saya dapat tengok adalah V lah. V tu dia duduk sorang-sorang dekat situ. Okay. So apa yang kita nak buat, kita nak jadikan V tu betul-betul dia duduk sorang-sorang. Maksudnya di sebelah kiri tu dia sorang-sorang. Okay. So kita ambil, yes, huruf. Okay. Kita tengok ni. Okay. Daripada persamaan 1, saya bawa keluar. Okay. V tolak 4W sama dengan 4. So kita nak bawa V tu dia jadi sorang-sorang. So siapa yang tak ada kena mengena dengan dia, okay, kita alihkan dia ke sebelah kanan, tolak jadi tambah. Okay. Maksudnya kat sini V tolak V sama dengan 4 tambah 4W. Okay. Settle satu masalah. Okay, itu step 1. Okay, step 2 adalah saya nak awak masukkan nilai V ni ke dalam persamaan 2. Awak patah balik, sorry. Yang ni macam keliru. Okay, saya nak awak masuk balik ke dalam ini. Kita ambil yang 1, kita tukar bentuk, kita masukkan dalam persamaan 2. Okay, dekat mana kita nak masuk, awak tengok sini. V kan? Okay, awak letak nilai ni betul-betul dekat dalam V ni. Masukkan ke dalam V yang tu. Okay, dia jadi macam mana tau? Okay, saya tunjuk kat sini Contoh saya bawa keluar persamaan yang kedua tu, 4V tolak 8W sama dengan 14. Okay. And then kita nak masukkan nilai V ni ke dalam ni. Ke dalam V yang tu. Okay. Kita nak masukkan dalam yang tu, dia jadi macam mana? Dia jadi 4. Okay, saya salin balik yang ni. Okay. V tu kita gantikan dengan nilai yang ni. 4 tambah 4W. So saya masukkanlah 4 tambah 4W. Okay. Tolak 8W sama dengan 14. Saya gantikan, saya masukkan V tu, saya gantikan dalam persamaan yang ini ni. Persamaan yang ni. Okay. Ni V ni 4 tambah 4W, saya masukkan dalam ni. Okay. Saya masukkan dalam tu. Lepas tu, kita tengok sini. Okay, kita dah habis dah yang tu. Kita tengok yang ni. Apa yang kita nak buat adalah, kita nak cari nilai W. Okay. Sebab dekat sini kita tak boleh cari terus nilai V dengan W. Sebab apa? Sebab dalam satu persamaan tu dia ada nilai V
dan juga ada nilai W. Ada dua benda yang kita tak tahu dalam satu persamaan. So kita tak boleh nak selesaikan. Okay. So apa kita buat? Kita buat benda yang ni lah. Okay. Yang saya buat ni. Okay. Kita ubah bentuk. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan lagi satu. Nampak tak dekat sini kita ada satu benda je yang kita nak cari. Okay. Iaitu W. Tak ada V dalam ni. Okay. Tak ada V langsung dalam ni. So apa yang kita nak cari adalah nilai W. Okay. So apa yang kita nak buat next step adalah okay, kita kembangkan dia. Kita masukkan dia ke dalam. Okay. So kita masukkan tu kita kena darab lah. Okay. 4 darab 4. 16. 16 tambah 16W. Okay. 4 darab 4W kita darabkan. Okay. Tolak 8W sama dengan 14. Okay. Sekarang ni, kalau kita nak cari nilai W, kita kena tinggalkan apa yang ada W tu dekat sebelah kiri. Okay. Yang tak ada kena mengena dengan dia. Okay. Yang tak ada kena mengena dengan W, kita pindahkan kat sini, tambah jadi tolak. Okay. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah kalau kita bawa dia ke kanan. Okay. So dekat sini kita dapat apa? 16 W tolak 8W. Okay. 14. Okay. 16 kita dah bawa jadi tolak 16. Okay. Sekarang ni boleh tekan kalkulator kan? 16 W tolak 8W. Okay. 16 tolak 8 sama dengan 8W. Sama dengan 14 tolak 16 negatif 2. Okay. So boleh cari tak nilai W? Okay. Sini sebenarnya adalah darab. Okay. Bawa ke seberang dia jadi bahagi. Bahagi 8. Awak akan dapat negatif 1/4. Sekejap. Macam mana tadi? 16 tolak 8. Yes. 16W tolak 8W. W tu ada 16 ketul. Okay. 16 ketul W tolak 8 ketul W. 16 ketul donat tolak 8 ketul donat. Berapa yang tinggal? Macam tu. Faham? Okay. Yang ni awak faham Yang ni. Macam mana saya dapat. Yang ni macam mana saya dapat jadi macam ni. Okay. Saya bahagi je. 2 bahagi 8. 1/4. Negatif jangan lupa. Okay. Itu untuk nilai W. Dah habis ke belum? Okay. Dia kata hitung nilai V dan W. W kita dah dapat. V kita belum dapat. So macam mana nak cari V? Okay. Awak ambil je mana-mana persamaan yang ada V. Yang paling mudah bagi saya yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Nampak ni. V sama dengan 4 tambah 4W. Okay, apa yang saya nak buat adalah V. Saya buat keluar 4 tambah 4W. Dan macam mana nak cari nilai V? 4 tambah 4. W kita dah ada kan tadi. Nampak ni. Ini nilai W. Sekejap saya tulis balik. W kita dah ada. Kita dah kira. So masukkan je balik ke dalam ini. 1/4. Kita masukkan je balik nilai W ni. Nilai W ni kita masukkan dalam ni. Sekejap tak nampak. Kita masukkan dalam ni. So masuk ganti je. Negatif 1/4. Okay. So macam mana kita nak ni? Selesaikan dia. Okay. Kalau dah bahagi tu. Boleh potong. Dia jadi 4.
Dia jadi 4 tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey, awak dah dapat nilai V. Awak pun dah dapat nilai W. So, selesai. Okey. Soalan macam ni memang benda wajib yang masuk exam. Dia boleh jadi macam ni. Okey, yang ni awak boleh ulang balik V. Okey. Alright. Cara nak cari V, kan kita dah dapat satu benda tadi iaitu W. Okey. Macam mana nak cari V? Awak ambil je mana-mana persamaan yang ada V. Mana-mana tu maksudnya awak boleh ambil yang ni. Nampak ni? Ni ada V kan dalam dia. Okey. Awak boleh ambil yang ni. Okey. Dan juga awak boleh ambil yang ini. Okey, yang mana-mana yang ada V. Tapi takkanlah awak nak buat kerja 2-3 kali kan. Dah terang-terang dekat sini V sama dengan V tu dah memang seorang-seorang duduk dekat belah kiri. So awak tinggal nak gantikan W sahaja. Okey, kalau awak ambil yang ni awak kena pindahkan negatif 4W ni kan. Kalau awak silap pindah, okey. Contoh awak pindah kat sini tolak 4W. Okey, salah sebab ini tolak bawa ke seberang jadi tambah. So kalau awak careless, kalau awak lalai dekat situ, salah lah. Okey, ambil apa yang awak dah senang, yang paling senang untuk awak, yang dah memang V sama dengan 4 tambah 4W. So ambil je yang tu. Okey, V sama dengan 4 tambah 4W. Okey, V sama dengan 4 tambah 4. Berapa nilai W tadi? Yang kita dah kira. Ini. Negatif 1/4. Negatif 1/4. Okey. So macam mana awak nak selesaikan persamaan ni? Tekan kalkulator pun boleh. Awak tekan je 4 tambah 4. Buat kurungan dekat kalkulator. Awak tahu kan buat kurungan kat kalkulator. Dia ada tulis kat sini. Dia ada tulis kat sini. Kat mana kurungan tu. Awak tekan je kalkulator dah dapat dah jawapan. Tapi kalau nak senang, potong je lah. Nama pun bahagi kan. Boleh potong. So tinggal apa? Tinggal 4 positif negatif. Ni tambah dengan tolak. Okey. Tambah dengan tolak. Siapa menang? Tolak. 1. 4 tolak 1. 3. Selesai. Okey. Macam yang saya cakap tadi, dia boleh, soalan ni dia boleh jadi macam-macam bentuk. Okey, yang ni bentuk yang saya ajar tadilah. Okey, sebab X tu dia memang duduk seorang-seorang dekat situ. So awak boleh ambil yang tu. Okey, awak keluarkan X tambah 2Y sama dengan 3. X sama dengan 3. 2Y tu kita bawa ke sebelah sana. Tambah jadi tolak. Okey, dah dapat nilai yang ni. Apa yang awak kena buat? Masukkan nilai ni ke dalam yang ni. Okey, saya tak tunjuk yang ni sebab sama je dengan yang atas. Okey. Yang saya nak tunjuk, ini pun lebih kurang sama. Okey, saya tinggalkan dekat sini lah. Jalan kira dia so awak boleh habiskan. Okey, cuma yang ni beza dia tak ada pun boleh ubah yang tunggal. Jadi masalah ke? Tak pun. Okey, awak boleh je ambil mana-mana ni. Mana-mana persamaan ni. Okey, jadikan dia sebagai bentuk tunggal. Bentuk tunggal tu maksudnya satu huruf je duduk dekat sebelah kiri. Kalau saya ambil M. Okey, saya ambil daripada sini lah. Okey, saya tukarkan dia menjadi yang ini. Okey, lepas dapat yang ni, saya masukkan ke dalam M yang ni. Okey, senang je. Okey, yang paling penting adalah kita permudahkan semua ungkapan dulu. Okey, permudahkan tu maksudnya kita buang bracket. Okey, kalau ada bahagi tu kita
kita contohlah kalau ada pecahan kan 3/4 tambah 4 sama dengan 3 kan. Yang ni macam pecahan ni macam benda ni macam mengganggu kita kan. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita hilangkan yang bawah tu. Macam nak hilangkan, kita darabkan dengan 3. Kita darabkan dengan 4. Semua benda kita darabkan dengan 4. Okay, yang ni darab dengan 4, yang ni darab dengan 4, ini darab dengan 4. Okay, so jadi hilang lah kan. Okay, so 3 tambah 4 darab 4, 16 tak sama dengan 3 darab 4, 12. Dia jadi macam ni. Okay, tak apa. Yang tu tak penting pun. Yang saya nak bagi tahu adalah kita kena permudahkan semua ungkapan. Maksudnya macam tadilah, kalau ada bracket, kalau ada kurungan, kita hilangkan. Okay, contoh soalan ni. Nampak serabut kan? Okay, dia kata hitung nilai E dan F, okay, untuk persamaan linear serentak berikut. Okay, nampak banyak sangat kurungan. Okay, kita tak nak serabut-serabut. So, apa yang kita nak buat? Kita kembangkan dia. Okay, kita darab masuk dalam. Okay, ini darab masuk dalam. Darab masuk dalam. Sama juga dengan yang bawah. Darab masuk dalam. Okay, darab. Okay. So, dia jadi apa dekat sini? Sekejap. Okay, saya tulis balik lah. Okay, 3 darab 3, 9. Saya tulis kat tepi. 9E tolak 3F tambah 2E tambah 4F sama dengan 38. Okay. Persamaan ni jadi yang tu. Persamaan ni jadi yang tu. Okay. Saya darab masuk dalam. Okay. Yang second ni pula macam mana? 12. Okay. Saya darab masuk dalam. Tambah 8F tolak 3E tolak 15F sama dengan negatif 8. Okay. Ni basic darab je ni. Awak kena tahulah. Okay. Nak exam lah kan. Nak trial dah ni. Saya pula yang nervous. Okay. Alright. Dah dapat macam ni. Okay. Dah tak ada kurungan. So, awak boleh pemudahkan lagi sebenarnya. Okay. Kalau awak tengok yang ni. 9E. Ni antara soalan susah juga ni. Ramai budak tinggal. 4F 38. Okay. Kita boleh selesaikan yang ni. Nampak ni. 9E tambah 2E. 9E tambah 2E. 9 ketul E tambah 2 ketul E sama dengan 11 ketul E. Lepas tu, kita ada tolak 3F. Tolak 3F tambah 4F. Okay, tolak 3 tambah 4 baki dia 1 biji, 1F. Okay. Tolak 3 tambah 4 tambah 1. Saya pun macam ni je. Senang je. Tolak 3F tambah 4F. Okay. Awak tekan je kalkulator. Tolak 3 tambah 4. Macam mana nombor 9 tu? 9. Di mana 9? Oh, yang ni Sekejap. 9E tolak 3F tambah 2E tambah 4F. Ni saya salin balik je, yang atas tu 38. Okay, awak cari huruf yang sama. Okay, E dengan E. Okay,
9E tambah 2E. Okay, kalau hujung dia sama, awak tekan kalkulator pun boleh. 9 campur 2. 9 campur 2, 11. Ya ke? Betul lah. 9 campur 2, 11. Okay. Lepas tu, tolak 3 tambah 4. Tolak 3 tambah 4. Cuba awak tekan kalkulator. Tolak 3 tambah 4. F tu tak payah tulis. Tolak 3 tambah 4. Sebab apa? Sebab dia huruf yang sama. So, boleh je. Okay. Tolak 3 tambah 4. Awak akan dapat 1. Sama dengan 38. Okay. Saya salin je balik tu. 38. Okay. Settle yang tu. Okay. Saya kurungkan dia. Okay. Saya tak nak dia lari. Okay. Sebab nanti kita nak guna. Okay. Kita baru ambil yang atas kan. Kita baru ambil yang ni. Okay. Kita tak ambil lagi yang ni. Okay. Kita cuba yang tu pula. Okay. Kita ada 12E tambah 8F tolak 3E tolak 15F sama dengan negatif 8. Okay. Sama juga cari huruf yang sama. 12E, 3E. Okay. 12 tolak 3. Tekan kalkulator 12 tolak 3. Dapat berapa? 9. Betul. Okay, dah siap potong. Nanti keliru. Okay. Tambah 8 tolak 15. Okay, ni huruf yang sama kan? 8F tolak 15F. Okay, so 8 tolak 15. Okay, tolak 7. F sama dengan negatif 8. Okay, dah siap yang tu. Okay, sekarang ni awak tengok kat sini kita ada dua ni. Dua persamaan yang lagi tak serabut daripada yang atas ni. Okay, daripada situ kita tukar bentuk dia kepada yang ini. Okay, sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita follow balik yang tips yang pertama tadi. Ambil pun boleh ubah yang paling senang iaitu tunggal. Okay. Kita tengok yang mana yang dia duduk satu dia je. Okay, saya dah spot kat sini, saya dah ada. Okay. F. Dia duduk sorang-sorang. Dia ada 11E kat tepi dia. Apa yang kita kena buat? Kita pindahkan dia. Okay. F tu sorang-sorang. 11E bawa ke kanan. Okay. Bawa ke sebelah sana. Tambah jadi tolak. 38 tolak 11E. Okay. Dah dapat yang tu, apa kita kena buat? Okay. Benda ni, F ni, okay, F ni, kita masukkan dalam persamaan yang lagi satu dekat F tu. Okay. So, kat sini 9E tolak 7. Okay. Darab F yang kat dalam ni, 38 tolak 11E sama dengan negatif 8. Okay. Lepas tu apa awak kena buat? Masukkan ni. Okay. Lepas tu dekat akhir sekali awak akan dapat nilai E. Bila awak dah dapat nilai E, awak boleh cari nilai F. Awak gantikan E ni ke dalam E tu. So awak akan dapat nilai F. Okay. Homework. Awak sambung kerja yang saya dah buat. Okay. Yang ni pun sama. Ini yang macam saya cakap tadi lah. Kalau dia ada pecahan, kena hilangkan pecahan. Okay. Kat sini, ini darab 4. Ini darab 4. Ini darab 4.
Lepas tu 9 tu buang. Mana 9 buang? Ini Sekejap. Yang ni ke? Mana 9 yang buang tu? Saya just salin balik je yang ni. Lepas tu saya salin balik yang ni. Cuma F ni saya gantikan dengan nilai F yang ni. 38 tolak 11E tu. Saya masukkan dalam ni. So tak ada buang apa-apa pun. Okay, kalau awak sambung yang ni 9E tolak. So 7 darab 38. Banyak ni. 7 darab 38. 266. Okay. Lepas tu awak darabkan dengan 11E pula kan. Ni. Tolak 7 ni awak darab pula dengan tolak 11E. Tolak 7 darab tolak 11E. Okay. Boleh je darab terus. Darab tak ada masalah. Kalau ada huruf ke tak ada huruf ke, boleh je darab. Okay. Tambah dengan tolak je tak boleh. Okay. So 7 tolak 7 darab tolak 17. Okay. Awak kena tengok baik-baik kat sini. Tolak 7 tolak 11. Okay. Kalau kat sini positif. Okay. Tambah 7 darab negatif 11. Tapi kat sini dua-dua tolak. So tulis tolak lah. Okay. Okay. Tolak 7 darab tolak 11. Awak akan dapat tambah 77 sama dengan tolak 8. So dekat sini, E, 77E. Okay. So dekat sini awak hanya ada satu pemboleh ubah sahaja, iaitu satu huruf sahaja awak kena cari. E. Okay. So 9 ketul E tambah 77 ketul E. Okay. Yang ni tak ada kena-mengena dengan E. Awak pindahkan sini, tolak jadi tambah. So awak akan dapat nilai E. Okay. Dekat hujung awak dapat nilai E. Okay. Lepas tu gantikan E tu pula dalam F ni. Dalam benda ni. Dalam F ni kan kita ada huruf E. Okay. Sebab apa tambah? Sebab ni negatif. Negatif. Okay. Negatif, positif. Awak kena ingat benda tu. Negatif darab negatif positif. Positif darab negatif negatif. Positif darab positif positif. Lagi nak tukar macam mana lagi? Jawapan dia negatif 274. Sekejap, saya try. Jawapan dia 3. Jawapan dia 3. Okay. Awak tengok sini. 9 ketul E tambah 77 ketul E. Awak akan dapat 86. Okay. 86 E. Okay. Negatif 200, tolak 226 ni awak pindahkan ke sini. Dia jadi tambah. Okay. Awak tambah je lah 2 ni. Saya pergi buat negatif. Okay. Jangan terbalik negatif dengan positif. Tolak tambah tu. Benda ni lah yang okay, student boleh je buat. Tapi dia macam bila panjang-panjang ni dia macam serabut sikit kan.
So awak dah terlupa dah mana negatif, mana positif. Okay. So apa yang awak kena buat adalah banyakkan practice. Okay. Matematik dia bukan baca buku tau. Okay. Ni tips paling penting ni. Matematik kita tak baca buku. Kita kena buat latihan. Okay. So ada lagi 2 minggu. Saya rasa matematik start lambat kot. So dalam 2 minggu lebih ni, awak try lah buat soalan. Okay. Buat soalan yang macam ni ke. Soalan yang saya bagi, contoh-contoh modul sebelum ni, modul matematik tu. Okay. Tolonglah kami sekali. Boleh, saya tengah tolong awak lah ni. Okay. Benda ni pun, soalan ni pun benda yang memang kena masuk dalam exam. Okay. Kalau soalan ni tak masuk, dia orang tak tahu nak letak soalan jenis apa. Okay. Awak ingat tak yang 2 minggu lepas saya ajar pasal yang apa tu? Penakulan logik. Yang dan atau itu memang kena ada dalam exam juga. Okay, sebab kita nak tolong awak dapat markah percuma. Okay, awak kena practice modul tu. Okay, cari balik saya punya slide tu. Kat dalam tu ada banyak objektif berapa soalan. 40 dah kan? Memang wajib 40. Okay. Lepas saya ajar penakulan tu, saya ajar set kan. Yang simbol N dengan U tu. Simbol N tu untuk persilangan, U tu untuk kesatuan. Okay, itu boleh masuk dalam awak punya objektif. Subjektif pun boleh masuk. Okay, so 2 topik tu memang kena ada dalam exam. So awak pergi je lah study. Okay. Kalau free kita buat kelas lagi sebelum matematik. Awak bagi tahu saya tarikh untuk exam matematik. Saya akan buat kelas. Okay. Tapi kita tak, kalau saya buat kelas macam tu, saya tak tumpu kepada satu topik lah. Okay. Saya akan pergi terus kepada soalan exam. Saya akan bawa terus kertas exam tu. Kita jawab dalam kelas. Okay. Boleh bagi tahu. Bagi tahu tarikh exam awak tu. Boleh lulus? Boleh. Matematik ni, awak cari je mana soalan yang markah percuma tu, jawab dulu. Masuk lulus lah. Okey, kita sambung. Okey, persamaan yang ni awak hilang kepecahan darab 4. Harap-harap cikgu dapat kertas tu. Kertas mana-mana pun sama je. Persamaan linear serentak juga boleh diwakilkan dengan soalan jenis situasi. Soalan jenis situasi ni dia susah sikit. Nampak muka dia ni. Okay, dia susah sikit sebab dia punya ayat tu panjang. Alamak, tak cukup masa lah. Okay, sebab dia boleh tukar persamaan ni kepada ayat yang panjang. Contohnya, yang ni kita ada kotak. Okay, ini awak kena baca soalan betul-betul lah. Okay. Okay, saya akan hantar recording kelas. Don't worry. Okay, diberi bahawa jumlah, saya pun nak habis dah ni. Luas 2 buah segi 4 tepat ialah 73. Okay, dan jumlah perimeter 2 buah segi 4 itu adalah 45. Okay, dia kata jumlah luas, okay, untuk 2 buah. Bukan 1 buah Bukan 1 biji ni. Yang ni A campur B. Okay, luas dia. Okay, saya tulis lah. Luas A campur luas B sama dengan 73 cm square. Okay, lepas tu dia kata apa lagi? Jumlah perimeter 2 buah juga. Okay, adalah 45. Okay, perimeter, saya tulis peri lah. Peri A
campur peri B sama dengan 45. Menggunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian, tak kisahlah. Kaedah penghapusan ke kaedah penggantian ke, sama je. Of course dia lain, cara sekolah ajar lain, tapi hakikat dia sama je. Dengan menggunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian, hitung nilai Y. Tak apa. Kita boleh buat benda ni. Sekarang ni apa information yang kita ada? Yang ni saya pindahkan ke sini. Yang ni saya pindahkan ke sini. Luas A campur luas B sama dengan 73. Sekarang ni macam mana nak cari luas A? Kalau segi 4, luas segi 4, panjang darab lebar. Kat sini panjang dia berapa? 4. Lebar dia X. Maksudnya 4 darab X. Ni luas A. Luas A. 4 darab X, 4X lah. Lepas tu macam ni kita nak kira luas B. Sama juga, luas B pun adalah segi 4 kan. So panjang darab lebar. Y darab 7. Ataupun 7 darab Y. 7 darab Y. Sama dengan 7Y lah. So nampak tak dekat sini? Luas A tambah luas B. Luas B sama dengan 73. So dekat sini kita boleh tulis 4X tambah 7Y sama dengan 73. Awak kena tukarkan benda ni, apa maklumat yang dia bagi ni, kepada ayat matematik macam ni. Baru awak boleh selesaikan soalan. So untuk perimeter pula. Perimeter tu apa? Perimeter tu ukur lilit. Ukur lilit maksudnya panjang ni tambah panjang ni tambah panjang ni tambah panjang ni sama dengan perimeter. Perimeter tu ukur lilit lah. Kita ukur panjang-panjang-panjang sampailah semua ni bercantum. So dekat sini kita dah ada panjang ni 4. Panjang ni kita dapat X. Macam mana dengan panjang ni? Panjang tu kan sama dengan bawah ni. So sini 4 lah. Dan panjang sini sama dengan X. So 4 tambah X tambah 4 tambah X. Ini dia punya perimeter dia. So 4 campur 4, 8. X campur X, 2X. So kat sini saya boleh pemudahkan dia sebagai 2X tambah 8. Seketul X. Seketul X campur seketul X, 2 ketul X. 4 tambah 4, 8. So 2X tambah 8. Ini untuk perimeter A. Perimeter A, 2X tambah 8. Perimeter B sama juga 7. Sebelah sini pun ada 7. Sebelah sini pun ada Y. So 7 campur 7 campur Y campur Y. So dekat situ 7 campur 7, 14. Tambah 2Y sama dengan, nampak ni, perimeter B kita dah ada. Ni perimeter B, ini perimeter A. Sama dengan 45. So 2X tambah 2Y. Lepas tu yang nombor tu yang tak ada huruf
8 campur 14 tu kita pindahkan dia ke sebelah kanan, tambah jadi tolak. 45 tolak 8 tolak 14. Okey, 2x tambah 2y. 45 tolak 8 tolak 14. 23. Okey. Apa lagi kita boleh buat? Kita boleh, kalau awak tengok sini, 2x tambah 2y. Okey. Kita boleh bawa keluar 2. Kita boleh tarik 2 tu bawa keluar. Okey, kita faktorkan dia. X tambah y sama dengan 23. Nampak tak? Saya tarik 2 tu bawa keluar. Saya faktorkan dia. Okay. So, yang ni darab. Kalau saya nak bawa keluar dia ke situ, dia jadi bahagi. So, x tambah y sama dengan 23/2. Okay. Lepas tu, okay. Dah. Dekat situ cukup. Okay. Lepas tu, apa yang kita nak cari, dia suruh cari nilai apa? Nilai y. Okay. Nak senang, awak jadikan x ni sorang-sorang. Okay. Sebab dia nak y kan. So, kita perlukan y tu. So, kita nak buang x. So, kita jadikan x tu sorang-sorang. X. Okay. Nampak tambah y ni kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi tolak. 23 tolak 23/2 tolak y. Okay. Benda ni kita masukkan dalam persamaan yang ini. Okay. Okay, saya bawa lah. Saya bawa dia ke sini. Mana? Okay, ke sini. Okay. So, saya masukkan lah yang ni ke dalam X tu. Okay, dia jadi macam mana? 4 darab 23/2 tolak Y. Okay, tambah 7Y sama dengan 73. Okay, awak masuk darab ke dalam. Okay, lepas tu awak akan dapat nilai Y. Okay, lepas tu dah siap. Okay, sambung yang ni. Sebab kita dah kehabisan masa. Okay, yang ni. Okay, yang ni. Okay, ini semua type of question yang berkemungkinan boleh masuk. Bukan trial awak sahaja. Boleh masuk dalam SPM betul-betul pun. Okay, sebab yang saya dapat ni, okay, adalah daripada modul awak. Dan modul awak tu memang dibuat oleh guru-guru yang buat soalan SPM. Okay. So ini dia orang punya target lah untuk SPM tahun ni. So dia orang memang terlibat pun dalam buat soalan. So maybe dia orang boleh guna soalan yang sama. So apa yang awak kena buat adalah awak try semua apa yang saya bagi tu. Sebab apa yang saya bagi tu semuanya dalam modul ni. Okay. So kita jumpa hari Sabtu. Okay. Sabtu ni mungkin saya akan bagi tips exam lah untuk awak. Lepas tu kalau tadi apa ni, Aiman kata dia nak kelas. So kalau awak semua setuju, kita boleh buat kelas. Tak pun siapa yang berkelapangan, okay, kita akan buat kelas lagi sekali tapi minggu hadapan. Okay. Sabtu ni ada kelas. Dan minggu depan pun kalau awak semua setuju, kita boleh jawab soalan exam sama-sama. Okay, saya akan cuba dapatkan paper, any paper yang close enough untuk awak punya trial lah. Saya cuba nanti kalau tak keluar, awak datang rumah saya pula. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Sekejap saya nak ambil, saya lupa ambil gambar lah hari ni. Sekejap Alright. Itu saja untuk hari ni. Saya stop recording. And lepas ni saya akan bagi